A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Luqman Hakim bin Ruslan dan pada hari ini insya-Allah kita akan mengongsikanlah dalam video ini beberapa perkara tentang haji. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan ada tetamu istimewa lah yang akan menceritakan pengalamannya melakukan haji, tetapi istimewalah tahun ni kita ada haji namakan haji dalam keadaan COVID. Tapi sebelum tu, kenapa haji? Kenapa istimewanya haji? Maka Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, man hajja falam yafus walam yafsuq. Siapa yang melakukan haji dan dia tak dalam hajinya tu dia tak lakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, dia tidak melakukan dosa, maka apakah ganjarannya? Raja'a ka yaumin waladatu ummuh. Dia akan pulang daripada hajinya seolah-olah tu seperti dia baru dilahirkan oleh emaknya. Jadi kalau bayi itu baru dilahirkan, maka tak ada dosa lah, Masya Allah. Jadi kalau kita dapat lakukan haji, kita pun tahu yang dia adalah rukun Islam yang kelima. Kita dah lakukan syahadah, solat, puasa, zakat semua. Yang kelima tu haji. Kita dapat completekan agama kita tu. Jadi dia adalah satu perkara yang istimewa yang pada hari ini juga kita ada seorang insan yang bertuah dan seorang istimewa jugalah. Maka saya undang Ustaz Hakim Angguliah ke sesi kita pada hari ini. Masya-Allah. Okay. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Masya-Allah. Wah, Ustaz janggutnya dah makin panjang Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey Ustaz. Kita tahu nama Ustaz Hakim Angguliah, tapi kita nak tahu lebih lanjutlah macam mana Ustaz perkenalkan sikitlah diri Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Anggulia. Sebagaimana antum tahu, saya berasal daripada Singapura. Berumur 26 tahun. Merupakan pelajar Universiti Islam Madinah, Fakulti Syariah Islamiyah tahun keempat. Alhamdulillah. Barulah kira Ustaz tinggal lagi setahun lagi Betul. Masya-Allah. Lagi setahun saja. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kat Madinah sekarang ni, semua okey? Alhamdulillah, Madinah aman dan sejahtera dan damai. Alhamdulillah. Jadi bila Ustaz pergi haji kan, baru hari tu Ustaz diberikan anugerah lah untuk pergi haji. Maka pulangnya bila tu? Baru-baru sampai Madinah ke atau ni sekarang dah mula Muharram Betul, dah bulan Muharram dah sekarang ni. Jadi that time kira pulang masih dalam Zulhijjah tu dia menetap kat Mekah lama ke atau dah terus dah lepas haji kena pulang terus ke macam mana? Selepas selesai haji tu, pada 12 Zulhijjah tu, malam tu juga kita pulang. Makna tak ada bermentak di Mekah lah. Allah, okey. Sebelum kita, itu dah kira ending lah Ustaz tapi kita nak tahu daripada mulanya. Macam mana sebenarnya kan, apa yang buat Ustaz dapat decide lah dapat macam mana Ustaz terfikir nak pergi haji pada tahun ni? Okey, saya dapat berita daripada kawan-kawan saya dan beberapa sumber internet mengatakan haji pada tahun 1441 Hijrah akan dibuka untuk sesiapa yang untuk para residen atau rakyat Saudi sendiri yang sedang berada di Saudi sekitar hujung bulan Jun lah. So setakat itu baru rumor mill, hanya berita kabar angin. Kemudian ada official statement daripada kerajaan Saudi mengatakan registration akan dibuka atau pendaftaran akan dibuka pada awal Julai. So saya mengambil inisiatif untuk follow up untuk turut kepada berita tersebut sehingga hari pendaftaran untuk haji pada tahun ini dibuka dan saya telah mendaftarkan nama saya dan nama isteri saya untuk sebagai calon haji pada tahun ini. Alhamdulillah, Ustaz pun dah beristeri Ustaz? Alhamdulillah. Masya-Allah. Anak dua dah. Allah Akbar, Masya-Allah. Berkatlah Ustaz, saya tengok ni. Alhamdulillah, saya dan keluarga saya berada di Madinah lah sekarang. So masa pendaftaran tu saya mendaftarkan nama saya dan nama isteri saya juga. So dalam nama orang lah. Cuma Ustaz kan kita tahu bahawasanya tahun ni kan kita ada wabak COVID-19 ni lah. Jadi bila Ustaz nak daftarkan untuk haji tu, apa perasaan Ustaz sebenarnya dengan COVID-19 ni dan mungkin yang kabar-kabar angin yang lain semua tentang bagaimana, ni tak kabar angin sangat lah tapi kerana virus ni kan suatu yang kira dangerous lah. Bahaya sangat. Jadi apa perasaan Ustaz kalau nak pergi haji tu dengan banyak orang dan sebagainya?
Saya alhamdulillah saya dapat berita daripada kerajaan Arab Saudi yang mengatakan prosedur dan segala perjalanan haji akan dipantau oleh mereka dan segala pergerakan jemaah haji akan dipantau dan kesihatan mereka akan dijaga. Makna sebelum pergi ke haji akan dilakukan saringan COVID-19 sama ada mereka positif atau negatif, dan Oh, pelbagai lagi tindakan telah diambil oleh pihak kerajaan Arab Saudi serta Kementerian Kesihatan Arab Saudi untuk mencegah daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ketika ketika peribadah haji sedang dilakukan. I see, insyaAllah. Jadi sebenarnya kan Ustaz, apa kriteria untuk pergi haji tu? Kenapa? Ni bukan saya nak dengki ke apa ke, tak adalah, cuma tertanya-tanya je Ustaz. Macam mana tu Ustaz boleh Mhm. dapat pergi haji? Dan kita semua happy lah Mhm. Ustaz antara Singaporeans yang dapat pergi haji kerana Alhamdulillah. kita tahu tak ada yang lain kan? Okey, antara dia adalah berumur daripada 25 hingga 60 tahun, I see. menetap di Saudi, maknanya bermasa rutin di Saudi lah sebagai Hmm. pelajar maupun bekerja Hmm. ataupun rakyat Saudi itu sendiri, dan kena bebas daripada COVID-19, mana tak ada sejarah COVID-19, I tak ada see. pernah pernah terkena ke pernah di apa dijangkiti Oh, COVID-19, okey, okey, Masya Allah. dan dan lagi satu tak pernah buat haji sebelum ni. Mana Okey, syaratnya okey. tak pernah melakukan haji sebelum ni. Mana yang daftar Okey. tu ialah siapa-siapa yang belum pernah melakukan haji. Ni first time lah kira Ustaz. Saya betul. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. First time Ustaz, saya buat melaksanakan haji. lah Ustaz, saya pun ingatlah dulu kan bila saya masih belajar lah dulu kat Madinah, pun kita sebagai pelajar kita diberikan peluang lah. Biasanya kita dengan Syekh lah, saya ingat Syekh Khalid, Abu Ali dan sebagainya, dia Boleh berikan betul. dia berikan peluang bawa hamlanya kan bagi mereka yang tak pernah pergi haji. Dan masya-Allah Betul. lah ada sponsornya dan sebagainya. Kira beruntung lah. Dan saya rasa Ustaz pun antara yang beruntung lah, bukan Ustaz saja dapat pergi haji tapi dapat pengalaman yang tak dapat kita beli lah orang kata. Alhamdulillah. Ah, Saya pun 5 tahun penantian saya. Masya Sebelum ni Allah. pun yang masa saya datang Madinah tahun ni, Ah, pada tahun 2015, saya pun ada niat dan usaha untuk mengerjakan ibadah haji lah juga. Tapi apakan daya, tiada rezeki, dan ah, alhamdulillah rezeki saya pada tahun ini 1441 Hijrah, ketika Betul. sedang Covid, alhamdulillah Yes. saya dipanggil oleh Allah SWT sebagai tetamu dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah Ustaz, saya nampak kan bila Ustaz tengah cakap ni pun muka Ustaz riang gembira sangat lah. Jadi bila Ustaz dapat Alhamdulillah. berita tu kan yang Ustaz confirm dapat pergi haji, macam mana Ustaz punya reaksi lah? Macam mana bila that time tu? Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira, tak terkata perasaan saya, kegembiraan saya pada ketika itu. Masya Allah. Saya saat melihat serta saya telah diterima haji pada tahun ini, saya terus sujud syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Namun pada masa yang sama, isteri saya pun apply dengan saya tahun ini untuk haji. Saya tengok result dia, namun dia tidak diterima untuk sebagai tetamu haji pada tahun ini. So rasa terkilan pun ada jugalah. Boleh katakan perasaan gembira ada, perasaan terkilan pun ada. Ada Masya Allah. bercampurlah ketika itu. Saya memang terus terang tak boleh bayangkan dia gembira yang amat sangat tapi pada masa yang sama pun ada perasaan sedihnya. Betul. Subhanallah. Sedihnya sebab isteri saya tidak dipanggil oleh Allah SWT pada tahun ini, Yes. tidak diterima haji. InsyaAllah pada tahun akan datang, insyaAllah ada rezeki beliau. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan yang sama jugalah Ustaz. But the thing is Amin, kan amin, mudah-mudahan. Ustaz tadi katakan yang Ustaz antara mungkin seorang lah kan Ustaz, seorang Singaporean yang pergi haji tu, betul tak? Dan pelajar daripada di dalam Mamlakah, di dalam Saudi Arabia, Ha, saya seorang pelajar daripada Singapura. I see. Okay, jadi bagaimana Ya, perasaan Ustaz bila Ustaz dapat tahu yang Ustaz ni Singaporean yang satu ni, kan pelajar yang satu ni yang dapat ke haji ni. Dan kita tahu berapa je jumlahnya, sedikit je. Jadi Ustaz kira seolah-olah menjadi wakil kita. Apa perasaan Ustaz? saya rasa sangat, kata apa, ada tanggungjawab yang digalas oleh saya lah. Rasa macam berat Allah. jugalah. Sebab Allah. saya mewakili pelajar-pelajar yang Singapura yang lain yang berada di Madinah ini. Saya pun masa tu ada cek juga kalau ada pelajar-pelajar Singapura yang lain yang dapat haji juga kan. Malangnya tak ada satu pun yang diterima.
Namun terdapat beberapa orang Singapura lain yang diterima yang bekerja di Saudi. I Yang see. ada yang di Jeddah, ada yang di Riyadh. So Alhamdulillah. dalam tempoh sebelum haji tu saya dapat keep in touch dengan orang. Saya dapat jumpa orang di dalam WhatsApp group dan saya dah contact dengan orang lah. Kebanyakannya pekerja kesemuanya pekerja-pekerja yang bekerja di Saudi. Masya Allah. Yalah Ustaz, memang betul ada pekerja lain kan. Cuma hakikatnya yang Betul. dari Singapura, kira nak ikutkan siapa je yang daripada Singapura yang dapat fly ke Mekah untuk lakukan haji tu Ustaz. Kira Ustaz lah yang terpilih. Alhamdulillah lah. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah. di sini di sini mestilah kita tahu ada requirement kan, yang tadi katakan strict requirement kan, amat ketat sekali. Jadi saya dengar juga ada quarantine requirement. Betul tak Ustaz? Benar. Ah, Ada quarantine requirement. Selepas saya dapat result yang saya diterima haji sekitar 12 Julai lah pada waktu itu. Kemudian beberapa hari selepas hari itu, dalam sekitar 16 Julai, saya dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk melakukan medical check up ke atas diri saya sebagai contohnya cucuk vaksin, mengambil sampel darah, cek kesihatan saya, suhu, cek tahap darah tinggi atau rendah. Kemudian mereka memerintahkan saya untuk kuarantin sehingga 4 Zulhijjah ataupun pada masa itu 24 Julai. okey. Berapa Mana hari tu sekitar Ustaz kena seminggu lah dia quarantine? di rumah. Oh, cuma Sekitar seminggu. cuma Ah, quarantine tu dengan family ke seorang? Kuarantin di rumah, home quarantine lah. Mereka suruh saya asing dengan family saya, dengan anak Ah, isteri saya. Mana saya bilik asing, anak isteri saya di bilik yang lain. Aduh, yalah, kira nak ikutkan perkara yang susah jugalah nak lakukan kan Ustaz, dah satu rumah. Betul. Tapi namun untuk taat pemerintah dan ikut prosedur saya lakukan jugalah demi kebaikan dan maslahat untuk semua. Masya-Allah Ustaz, saya suka sangat dengar kata-kata yang Ustaz katakan ni Masya-Allah kira demi perintah satu Alhamdulillah. dan demi kebaikan ramai lah Masya-Allah, maslahah yang semua. Betul. Baik Ustaz, saya tanyakan satu lagi soalan. Bagaimanalah reaction kira bagaimana perasaan keluarga Ustaz, okey, daripada isterinya ke keluarganya, kepada mereka yang berada di rumah dan juga teman-teman sekalian apabila dia tahu yang bahawanya Ustaz ni satu-satunya orang yang dapat pergi haji. Mereka sangat gembira, terutamanya ibu bapa saya dan isteri saya. Mereka sangat gembira. Anak saya pun yang baru tak berapa faham pun turut gembira juga. Papa pergi haji, papa pergi haji. Mereka sangat gembira lah. Isteri saya pun pada masa tu gembira pun dia, sedih pun dia lah sebab dia tak diterima kan tahun ni. Kedua ibu bapa Ya. saya, kedua ibu bapa mertua saya pun sangat gembira. Alhamdulillah, macam tak sangka-sangka lah. Saya dapat melakukan haji pada umur yang muda. Begitu juga dengan pakcik makcik saya, kawan-kawan saya yang lain. Macam tak sangka lah. Ada COVID, tahun ni ada COVID tapi dapat buat haji, diterima di antara dalam rumour ataupun kabar angin mengatakan 10,000 jemaah haji diterima pada tahun itu. Saya diterima, macam orang seolah-olah tidak percaya lah. Betul ke Hakim? Betul ke website tu boleh dipercayai ke? So ada persoalan-persoalan macam itulah. So ala Ya. kulihal benda tu betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka Saya sangat ni lah. saya pun kira antara teman-teman yang berada di Singapura ni yang saya nampak kan bahwasanya dengar khabar Ustaz Hakim dapat pergi haji, saya memang pun gembira sangatlah. Kan saya memang Alhamdulillah. perasaan saya lebih pada yang ni semua kan takdir, macam tadi Ustaz katakan ni takdir. Kira nak pergi bertahun-tahun tak dapat pergi tapi akhirnya diizinkan Allah SWT untuk Allah menjemput juga ke Baitullah Al-Haram. Jadi yalah ni satu pengajaran lah buat kita semua kan, berapa ramai yang mungkin dah cadang nak pergi tahun ni tapi Allah tak izinkan, dan mungkin dia akan pergi pada tahun-tahun yang akan datang. Sama juga Ustaz kan, sebelum ni dah cadang tapi tak dapat pergi, tahun ni Ustaz dapat pergi. So Betul. terbaiklah, terbaiklah. Jadi insyaAllah lah Ustaz, kita akan sambung pada episod yang seterusnya di mana saya akan insyaAllah temu ramah Ustaz tentang bagaimana persiapan Ustaz, bagaimana perjalanan ke haji itu, dan juga bagaimana Ustaz dalam keadaan ihram sendiri apabila lakukan haji dalam situasi COVID-19 ni. InsyaAllah Ustaz. Baik, Ustaz, tak ada Okey. masalah. InsyaAllah saya akan Baiklah. bersedia. Okey, kita akan berjumpa Ustaz dalam episod yang akan datang. InsyaAllah lah semua yang menonton di sini, kita akan berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.